Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tanpa kasih karunia, kami adalah orang-orang yang patut binasa. Sudah selayaknya kami ini dihukum. 我们没有你的恩典，我们是灭亡的，我们是配得你审判的。 Tetapi atas belas kasihan dan anugerah-Mu, kami diadopsi, kami ini diangkat menjadi anak-anak Allah. 但是因为你的慈爱、你的恩典，你已经让我们成为你的儿女。 Suatu anugerah yang tidak terhingga ketika Engkau sendiri turun ke dunia menjumpai kami orang-orang berdosa. 是无限伟大的恩典，你从天上降到世间来，与我们罪人同在。 Kami memuji kebaikan-Mu, kami berterima kasih untuk karunia-Mu. 主，我们要赞美你的慈爱，我们要赞美你赐给我们的恩典。 Dan pagi hari ini kami rindu Tuhan, firman-Mu terus mengubahkan, menguduskan hidup kami. 今天早上，我们渴慕你的话语来洁净我，来改变我们。 Kami menyerahkan setiap dari kami, baik hamba-Mu dan juga anak-anak-Mu yang bersama-sama mendengarkan firman-Mu. 我们要把我们每个人、你的仆人、你每位儿女们交在你的手中。 Tuntunlah kami Tuhan, domba-domba gembala-Mu ini. 求你引导我们，你牧羊的。 Karena Engkaulah gembala agung kami, sehingga kami tidak berkekurangan. 你是我们伟大的牧者，让我们不缺乏。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们，平安，早上好。 Kita akan merenungkan sebuah tema kasih karunia demi kasih karunia. 我们今天要思想一个主题，就是恩上加恩。 Masih di dalam bulan Oktober ini, di dalam rangka kita memperingati Hari Reformasi Gereja. 还是10月份，我们来纪念教会的改革日。 Mari kita membaca firman Tuhan, kita buka dari Yohanes pasal pertama ayat 14 sampai dengan yang ke-18. 我们一起来看我们的圣经，一起读约翰福音第1章第14到第18节。 Yohanes pasal pertama ayat 14 sampai dengan 18 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin saja oleh penerjemah. Kita sambil menyimak dalam Alkitab kita yang berbahasa Indonesia. 今天的经文，约翰福音第1章第14到18节会用中文来读。14节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。约翰为他做见证，喊着说：“这就是我曾说，那在我以后来的。” 反成了在我以前的，因他本来在我以前。从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是接着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。 Saya ulangi ayat yang terakhir, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. 我重复最后一节，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。 Bapak Ibu Saudara, suatu kali di tengah perjalanan ke gereja ya, 弟兄姐妹们，有一次，当我要去教会的路上， sambil tunggu lampu merah berubah jadi hijau, 我在等，这红灯变成绿灯。 saya mendengar sepotong percakapan dari antara ibu penumpang ojek gitu ya dengan abang ojek online-nya. 我就听到一位摩托车女乘客与这个网上摩托车司机的对话。 Nah rupanya abang ojek ini sedang menjelaskan cara mengatasi penyakit tertentu berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. 显然，这个摩托车司机他正在
按照他的知识和他的理解、他的经验来解释如何来去治疗某些疾病。 Saya mendengarkan karena pembicaraannya sepertinya seru banget gitu. 我就在那边听，觉得很有趣。 Jadi ibu ini sambil mendengarkan abang ojeknya ngomong, ibu penumpang ini sesekali bertanya, oh saya juga punya penyakit yang seperti ini gitu ya, sambil membenarkan yang dikatakan abang ojek ini. Oh iya betul gitu. 这女乘客呢，她就一边听一边就询问这个司机，也说我也有同样的病啊，要如何去医治呢？ Nah Bapak Ibu Saudara, saya dalam hati saya berkata begini, 我就在心里说， Bu, kalau ibu itu sakit, kenapa tanya obat sama abang ojek sih? 这位女士啊，如果你病了，为什么你就是咨询这个司机，问他药呢？ Kenapa ibu nggak nanya aja ke dokter yang jelas-jelas profesinya sebagai dokter begitu? 为什么你不询问医生吗？因为这就是医生的就是医生的职务。 Kenapa ibu nggak tanya misalnya ke dokter Hosea begitu ya, yang berprofesi jadi dokter gitu? 为什么这位女乘客不问 Dr. Hosea 吗？ Atau yang lain Bapak Ibu Saudara, kita itu sering bertanya kepada rekan kita ya, yang mengalami sakit tertentu dan kebetulan sama dengan yang kita alami. Misalnya sakit darah tinggi gitu. 或者我们有时候也是经常问我们的朋友，他们可能有同样的疾病或者是经验，比如说是高血压。 Oh kamu minum obat apa? Manjur enggak gitu? Harganya berapa? Boleh enggak kasih saran ke saya obat-obatnya apa aja? Gitu. 哦，你喝什么药？那你就是买了多少钱？是不是有效呢？是不是可以介绍给我有什么药物很好的？ Atau paling tidak hari ini ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sakit, kita bisa punya solusi atau jawaban atas segala pertanyaan kita. 或者是今天至少我们会找到我们所要的答案。 Di mana kita bertanya, kita kadang tanya kepada Google, kita tanya kepada YouTube dan sumber-sumber internet lainnya. 我们询问谁呢？就是询问这个谷歌、YouTube， 还有这个联网的一些资料。 Dan apa yang terjadi kalau kita berkonsultasi kepada dokter Google? 那如果我们询问谷歌医生，会发生什么呢？ Biasanya Google memberikan diagnosa yang seringkali membuat kita justru cemas bukan lega. 其实谷歌它常常就是给我们这个就是一个诊断，让我们更焦虑的。 Karena menurut Google gejala yang ditunjukkan itu mengindikasikan wah kita itu mengalami penyakit yang berat gitu ya, mengerikan. 因为按照谷歌呢，我们患的是很严重、很可怕的一种病。 Saudara, apa yang mau saya katakan dari hal ini gitu ya? 那弟兄姐妹，我今天想说的是什么呢？ Kita itu biasanya cenderung percaya atau mencari jawaban dari kesaksian seseorang, bukan? 我们是不是倾向就是按照人的经验来找答案呢？ Kenapa? Karena kesaksian seseorang itu melibatkan pengalamannya dan ada hasil yang nyata, yang positif yang kita bisa lihat darinya. 为什么呢？因为从人的经验就有一个正面的效果。 Saudara, kesaksian atau testimoni langsung dari orang yang mengalami sesuatu itu biasanya dapat meyakinkan kita. 就是按照一个人的经验或者是他的证词，可以来信服我们。 Dan bahkan kadang sulit dibantah walaupun dia bersifat subjektif, setiap orang berbeda. 虽然有时候比较主观，但是我们也很难的去反驳。 Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, setidaknya kita menemukan ada 3 kesaksian yang dapat saling menguatkan. 在今天我们读的神话语中，我们可以看到至少有3个见证。 Yang pertama yang dikatakan
ayat ke-15, ada Yohanes Pembaptis yang bersaksi tentang Yesus. 第一就是在15节有施洗约翰为耶稣做见证。 Kemudian yang kedua ada kesaksian dari Yohanes, penulis Injil ini yang mencatat tentang Yesus juga. Firman yang menjadi manusia dan hidup di dunia ini, di dalam ayat 14. 第二就是这本约翰福音书的作者就是约翰，他就是见证了耶稣是道成肉身来到世间。 Dan yang ketiga adalah Yesus sendiri yang memberi kesaksian tentang Bapaknya. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa yang dikatakan di dalam ayat 18. 第三，在18节就是耶稣为他的父做见证，因为没有一个人看见神。 Saudara, ketiga kesaksian ini semuanya menuju kepada satu hal yang sama, yaitu kemuliaannya atau kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus. Dan pada bagian ini ada penekanan khusus kepada anugerah. 这个三个的见证的焦点就是神的荣耀、基督的荣耀，那最重要的就是恩典。 Saudara, tanpa anugerah kita tidak mungkin dapat menyaksikan atau mengalami kemuliaan Allah itu. 弟兄姐妹们，没有恩典，我们是不可能可以经历到、可以见证到神的荣耀。 Selain anugerah, ada disebutkan juga tentang kebenaran ya di dalam di akhir ayat yang ke-14. 除了恩典，也有提到在这个14节，就是提到真理。 Tetapi saudara, sekali lagi anugerah itu mendapat perhatian yang lebih seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-16. 但是这个恩典呢，就是在这里有让我们大家可以更注意的，在16节。 Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. 从他丰满的恩典里，我们都领受了，而是恩上加恩。 Saudara, apa itu anugerah? 弟兄姐妹，什么叫做恩典？ Apa bedanya anugerah dengan belas kasihan? 恩典与怜悯有什么区别呢？ Keduanya mirip ya, tapi kita bisa membedakannya. 这两个语点像哦，但是我们可以看到它的区别。 Apa itu belas kasihan? Apa itu anugerah? 什么是怜悯？什么是恩典？ Saudara, di dalam belas kasihan, Allah itu menahan apa yang pantas kita terima. Apa yang pantas kita terima? Hukuman kekal. 在怜悯里呢，神就保留了我们应该得到的，就是什么呢？就是那永恒的惩罚。 Tetapi di dalam anugerah, Allah itu melimpahkan berkat-berkat yang tidak layak kita terima sebetulnya. 但是在恩典里呢，神就充充满满的赐给我们我们不配的恩典。 Apa yang tidak layak kita terima? Kehidupan kekal, sukacita yang tidak terbatas di dalam Yesus. Bahkan kita menjadi satu dengan Kristus dan semakin serupa dengan Kristus. 我们不配得到的是什么呢？就是那永恒、永远的喜乐，也是和基督合一。 Inilah anugerah yang harus kita pahami di dalam Alkitab kita. 这是我们必须明白，在圣经上提到的恩典。 Nah, saudara, kembali kepada bacaan kita. 我们再回到我们所读的经文， Yohanes bisa saja mengatakan demikian ya. Kita semua telah menerima kebenaran demi kebenaran. Karena tadi ada kata kebenaran. 其实约翰可以这样说，就是真理上加真理。 Tapi bukan itu yang dikatakan oleh Yohanes. Dia mengatakan kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. 但是他不这样说，他说的是我们就是我们都领受了，而且恩上加恩。 Sekarang kita melihat anugerah dan kebenaran ini. 因为我们看到这恩典也有真理。 Saudara, kata anugerah itu tidak pernah muncul lagi di dalam Injil Yohanes kecuali pada bagian yang pertama ini. 弟兄姐妹们，这个恩典的词呢，就只出现一次，后来就没出现了。 Tetapi kata
kebenaran atau benar atau sesungguhnya atau dalam bahasa Yunani itu aletheia, kebenaran, itu muncul sekitar 55 kali lebih. 但是这真理呢，阿列蒂亚原文是阿列蒂亚呢，出现了很多次。 Apa artinya saudara? Artinya kebenaran dalam Injil Yohanes itu tidak diremehkan. 所以我们就不能低估在约翰福音的真理所提的真理。 Justru anugerah itu bekerja melalui kebenaran. 就是因为这恩典是在真理里面起作用的。 Di dalam pasal 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 在约翰福音第8章第32节，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。 Pasal 17 ayat 17 juga mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. 第17章第17节，求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。 Tetapi saudara, sekali lagi anugerah mendapat penekanan di awal Injil ini. 但是弟兄姐妹们，这恩典呢，是我们知道是在约翰来强调的一个字。 Apa sih yang Yohanes maksudkan? Maksudnya adalah cara kita dapat bertemu dengan Allah, menyaksikan kemuliaan Allah itu, mengenalnya adalah dengan melihat kemuliaan Yesus melalui kepenuhan kasih karunia-Nya. 其实约翰的意思是什么呢？就是我们可以看到神的荣耀，就是接着这个恩典来看神的荣耀。 Saudara, jika kita ingin melihat keindahan Yesus, maka pastikan kita menyelaraskan mata rohani kita untuk melihat anugerahnya yang penuh dengan kemuliaan itu. 如果我们想看耶稣的美好，耶稣的完全的话呢，我们一定要调整我们的属灵眼睛，让我们可以看到。 Seorang teolog Belanda mengatakan begini, melalui inkarnasi Yesus Kristus, Allah itu menyatakan dirinya secara nyata kepada seluruh umat manusia. Dan seluruh Injil Yohanes adalah buktinya. Bukti akan kemuliaan yang berlimpah itu. Suatu kemuliaan yang dinyatakan di hadapan mata semua orang. 有一位荷兰的神学家就这样说，就是接着耶稣基督的道成肉身，神已经彰显了他自己，让我们彰显了给我们人类，在所有的约翰福音里，我们就可以看到，这证明了就是证明了神就是与人同在。 Saudara, di dalam Injil Yohanes kita bisa membaca ada perbuatan dan perkataan anak Allah. Bagaimana dia mati dan kemudian dia bangkit kembali. 我们在约翰福音可以看到，就是就是耶稣所说的，也是耶稣所行的。 Dan di dalam kisah yang dicatat oleh Yohanes itu, kemuliaan anak tunggal Bapa terpancar di dalam kehidupan Yesus Kristus. 就是在约翰所记载的，耶稣的荣耀就是已经闪耀了。 Nah saudara, sekarang mengapa kita membutuhkan anugerah? 弟兄姐妹们，我们为什么需要恩典呢？ Mengapa kita semua membutuhkan anugerah Tuhan? 我们为什么需要恩典？ Karena tanpa anugerah kita bukanlah anak-anak Allah. 因为没有恩典，我们就不是神的儿女。 Ayat 12 kalau kita mundur ke atas sedikit gitu ya, dikatakan kita itu diberikan hak supaya kita apa? Menjadi anak-anak Allah. 我们就看一下第12节，神就赐给我们成为他儿女们的权柄。 Kemudian dilanjutkan ayat 13, kita itu harus dilahirkan dari Allah. Jadi ini kelahiran kedua, bukan kelahiran kita secara fisik yang pertama. 在13节，我们要再生第二次，就是从神而生。 Dan kelahiran ini merupakan karya anugerah yang murni dan cuma-cuma. 这个重生是一个很纯粹的，也是免费的一个大作为。 Ini terjadi ketika kita secara sadar, kita memilih Yesus, kita beriman kepada Yesus.
当我们相信主耶稣，这就是在我们意识的时候已经发生了。 Hanya anak-anak Allah yang dapat menyaksikan kemuliaan kerajaan Allah itu. 只有神的儿女可以见证神国度的荣耀。 Saudara, orang mungkin mengatakan ya, di dalam hidup ini yang penting kita itu berbuat baik. Atau kita itu jadi orang Kristen yang penting itu kita taat melakukan perintah Tuhan. 弟兄姐妹们，很多人就说，其实最重要的，我们就行善，就是顺服神。 Saudara, di dalam Injil banyak diberikan contoh, ada orang-orang yang sepanjang hidupnya berbuat baik. Mereka itu taat, beribadah, mengikuti segala perintah seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. 在福音书有很多人，就是他们行善，也遵从了神的诫命，他们就是法利赛人，也是文士。 Tapi saudara, anak-anak Allah itu bukanlah hanya orang-orang yang religius, yang tampak religius di depan mata. 但是成为神的儿女们，不是在信仰上人士而已。 Yesus menjawab di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Dia mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 我们就看在约翰福音的第1章第13节，若人不重生，他们就不能得到神的国度。 Apa artinya ini? Saudara, artinya kita perlu dilahirkan kembali dan mengalami pengudusan bagi kehidupan kita hari lepas hari. 这什么意思呢？就是我们就是要再重生，我们要经历到可以成圣。 Dengan satu tujuan, supaya apa? Supaya anak-anak Allah itu dapat menyaksikan dan menikmati kemuliaan Yesus Kristus yang seutuhnya. 为了一个目的，就是我们可以享受到神主基督的荣耀。 Yesus juga pernah berdoa demikian. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. 耶稣也曾经这样的祷告说：“父啊，我在哪里？愿你所赐给我的人也同我在哪里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。因为创立世界之前，你已经爱我了。” Jadi saudara, inilah tujuan Injil. Untuk apa? Peninggian kemuliaan Kristus dan kepenuhan sukacita anak-anak Allah yang melihat kemuliaan itu. 所以这个就是福音的目的，就是我们可以高举神的荣耀，神的儿女们也可以享受神的荣耀。 Nah, sekarang kita kembali lagi, kita melihat bacaan kita ayat 14, tapi kita lompat 16, 17. 我们接下来再看我们刚才读的，就是第14节，我们跳15节，直接到16、17节。 Untuk memahami apa yang Yohanes maksudkan, kita skip ayat 15. Jadi kita bacanya ayat 14, terus lompat 16, 17. 让我们大家可以更理解这个经文，我们就跳过15节。 Karena ayat 15 bukan tidak penting, tetapi berbicara tentang poin yang lain, begitu. 这15节不是不重要，但是它在点的是不同的一个点。 Jadi begini, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. 第14节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。从他丰满的恩典里，我们都领受了
而且恩上加恩。律法本是接着摩西传的，恩典和真理是由耶稣基督来的。 Kita bisa memperhatikan bagian yang saya highlight ini ya. 我们可以注意到我强调的这个词。 Jadi sebenarnya saudara, yang Yohanes katakan adalah dengan kita itu menerima anugerah. Itulah alasannya kita bisa melihat kemuliaan Allah. 就是约翰的意思，就是我们可以因为我们接受了恩典，所以我们可以看到神的荣耀。 Saudara, anugerah ini adalah hal yang bersifat supranatural. Jadi bukan hal yang biasa, natural biasa. Yang apa? Yang membuka mata rohani kita yang buta. 这个恩典就是就是超乎我们所想的，可以来敞开我们的属灵眼睛。 Dia mencelikkan mata kita yang buta dan melalui iman kita dapat melihat kemuliaan Kristus itu. 它可以来打开我们盲目的眼睛，让我们看到神的荣耀。 Saudara, suatu ketika Yesus itu berkata kepada Marta begini. 弟兄姐妹，有一次耶稣对马大这样说： Sesaat sebelum dia membangkitkan Lazarus, saudaranya yang sudah mati itu. 在他让拉撒路复活之前， Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？” Saudara, kebanyakan orang itu melihat kebangkitan Lazarus adalah sebagai fakta fisik belaka. 很多人看拉撒路的复活，只有是一个物理事实而已。 Tetapi hanya sedikit orang yang dapat menyaksikan kemuliaan Allah di balik mujizat yang dilakukan Yesus itu. 很少人可以看到，在这就是在这后面的神的荣耀。 Saudara, seorang hamba Tuhan pada abad ke-19 gitu ya, dia menulis di dalam bukunya The Cost of Discipleship. 一位19世纪的神父，他曾经写了一本书，就是《门徒的代价》， Dietrich Bonhoeffer. 就是 Dietrich Bonhoeffer。 Dia mengatakan tentang cheap grace. Apa itu? Anugerah yang murahan. 他就在讲什么叫廉价的恩典。 Kenapa anugerah murahan? Karena ada sekelompok orang yang punya pandangan demikian. 为什么叫廉价的恩典呢？因为有一组人，他们有这样的一个看法。 Khotbah tentang pengampunan dosa, tapi tidak perlu bertobat. 讲到关于赦免，但是不需要来悔改； Baptisan tanpa disiplin gereja. 受洗，但是没有教会的纪律； Perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa. 圣餐没有承认罪的过程。 Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuritan, anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Yesus Kristus. 就是这廉价恩典，就是没有门徒训练，也没有就是没有十架的恩典，也没有主耶稣的恩典。 Saudara, perhatikan bagian ini ya, apa yang ditulis di Dietrich Bonhoeffer ini. 弟兄姐妹，让我们一起来注意这个Bonhoeffer 写给我们的是什么？ Penekanannya adalah ada pada sekelompok orang, mereka itu merasa begini. Jadi orang Kristen itu kita beruntung, kita nggak perlu membayar harga apa-apa. Makanya dipakai kata sifat murah untuk menggambarkan hal ini. 他想说的就是有一组人，他们都觉得当一位基督徒其实是很爽的，就不用付什么代价，就是很便宜。 Sekelompok orang ini menonjolkan anugerah. Kenapa? Karena sifatnya cuma-cuma. 这一群的人呢，他们就只强调了恩典，因为它是免费的。 Sehingga nggak apa-apa kalau kita hari ini hidup secara duniawi. Kita berdosa itu kita nggak apa-apa. Toh kita sudah terjamin keselamatannya.
所以如果今天我们属世的去生活的话呢，是没关系的，因为我们的救恩已经有保障了。 Saudara-saudara, kalau saudara dan saya punya pemikiran seperti ini, kita sedang memandang rendah, memandang anugerah itu murahan. 弟兄姐妹们，如果我们有这样的看法的话，那我们就已经低估了我们的恩典。 Kita mau memiliki Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak sebagai Tuhan atau Tuhan atas hidup kita. 我们要拥有耶稣基督成为我们的救主，但是不要他成为我们生命的主。 Saudara, keselamatan yang dianugerahkan kepada kita itu seharusnya mencakup panggilan kita untuk kita apa? Bertobat dan hidup kudus di hadapan Tuhan. 神给我们的救恩，应该就是包括了我们来认识神的呼召。 Jadi apa solusi atas pemandangan yang rendah terhadap anugerah ini, cheap grace ini? 那在这个廉价恩典解决的方法是什么呢？ Solusinya adalah costly grace atau anugerah yang mahal. 就是 costly grace 昂贵的恩典。 Ada harga yang harus dibayar untuk apa? Demi kita menjadi seorang murid. 是要付代价的。我们成为耶稣的门徒是要付代价的。 Saudara, keselamatan yang merupakan anugerah yang kita terima itu adalah panggilan untuk menjadi seorang murid. 那救恩是我们已经接受的恩典，我们就是成为上帝的门徒的一个呼召。 Jadi sekali lagi, seseorang itu nggak bisa percaya pada Yesus saja sebagai juru selamat tanpa mengakui dia sebagai Tuhan. 所以我再说一次，一个人就他不能认耶稣成为他的救主，如果他不承认耶稣是他的主。 Kita perlu menaati dia sebagai Tuhan kita. 我们必须来听从耶稣，成为我们的主。 Jadi saudara, kita membayar harga bukan demi keselamatan yang Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma kepada kita. 所以弟兄姐妹，我们付代价，不是因为我们为我们的救恩付代价，因为那救恩神已经白白的赐给我们。 Tetapi kita membayarnya demi apa? Keseluruhan hidup kita persembahkan kepadanya. 但是我们付代价的意思，就是我们把我们整个生命交给神，献上给神。 Saudara berbicara tentang kemuritan dan ketaatan sebagai murid. Saya teringat satu perkataan Yesus ya di dalam Matius 5 ayat yang 48. 我们讲到这门徒训练呢，我就记起耶稣基督在马太福音第5章48节这样说。 Yesus mengatakan haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. 所以你们要完全，像你们的天父完全一样。 Tapi saudara, sama seperti Paulus, kita ini orang-orang yang bergumul. 但是弟兄姐妹们，我们就像使徒保罗，我们是有挣扎的人。 Paulus juga mengatakan, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku lakukan. 保罗这样说：“我所愿意的善，我凡不做；我所不愿意的恶，我倒去做。” Saudara, bukankah demikian yang kerap kali kita itu hadapi di dalam kehidupan kita? Kita itu semua berjuang untuk kita bisa taat, untuk kita menjadi seorang murid Yesus yang benar. 在我们的生活中，我们岂不是也是有在这样的状况呢？我们就要成为耶稣的门徒，我们要去奋斗。 Tetapi kita perlu juga melihat apa arti kata sempurna yang Yesus katakan. 但是我们也要去了解耶稣讲的这个完全是什么意思呢？ Ini bukanlah arti sempurna seperti yang kita pikirkan saat ini. 这个完全的意思，不是像我们想象的那个完全。 Apa itu yang biasa kita pikirkan? 我们平常想象的是什么？ Sempurna itu tanpa kesalahan, tanpa kekurangan, tidak ada cacat celah. 完全就是没有过错，没有弱点，也没有瑕疵。 Tetapi di dalam bagian yang Yesus katakan ini, sempurna itu artinya utuh, seimbang, sepenuh hati, bertumbuh penuh
atau kedewasaan. 但是在这里，耶稣给我们的一个这个完全就是完整平衡，我们可以成熟的成长。 Jadi saudara, kemuritan dan ketaatan itu menuntut apa? Keutuhan hidup kita yang terus-menerus diserahkan kepada Kristus dan kita bertumbuh dewasa serupa dengan Yesus. 所以这门徒训练和完全的话呢，就是要让我们每一天成长，可以越来越像耶稣。 Utuh bukan sebagian. 完整不是一部分， Bukan sebagian besar 90% Yesus, tetapi 10% ada sedikit kepercayaan yang lain. 不是一大部分，或者是90%，还有一点点就是性别的，除了耶稣。 Kita mau jadi murid Yesus dan juga menjadikan tradisi-tradisi tertentu sebagai pelengkap kehidupan kekristenan kita. 我们要成为耶稣的门徒，但是我们也要有这几个仪式呢，成为我们生活的一部分。 Yesus mengatakan sempurna itu sepenuh-penuhnya. 耶稣说，那完全呢，就是完整的。 Kita mencapai tingkat kedewasaan yang penuh. 我们可以达到那个我们生活的成熟。 Yang terakhir saudara, 最后的， mengapa Yohanes pada bagian ini dia membawa Musa dan hukum Taurat di dalam pembicaraannya di awal ayat di awal pasal ini? 为什么摩西就讲到耶稣还有律法呢？ Kenapa? Alasannya, jadi Yohanes ini dia beralih ke Musa di sini karena Musa itu adalah tokoh di dalam perjanjian lama yang paling terkenal. Dia bergumul dengan penuh semangat untuk apa? Untuk melihat kemuliaan Allah. 约翰就提到摩西，因为摩西就是在旧约，就是很积极的想要可以看到神的荣耀。 Jadi jika ada orang yang dikatakan pernah melihat Tuhan, maka orang itu adalah Musa. 如果有人说有人看过上帝，那个人就是摩西。 Di dalam Keluaran 33 ayat 11 pernah dicatat, Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seseorang berbicara dengan temannya. 在创世纪第33章第11节，就是耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。 Kemudian ayat-ayat selanjutnya itu dijelaskan, kita tahu bahwa Musa itu ditunjukkan kemuliaan Tuhan dari sisi belakangnya. 接下来有几个经文就讲到说，摩西就是神彰显他的荣耀给摩西看，就是从背面。 Setelah kemuliaan Tuhan itu lewat, Musa menerima 2 loh batu yang berisi 10 firman. 当这个神的荣耀过了以后，他就接受了有2个石板。 Jadi di sini Yohanes memang sedang membandingkan Musa dengan Yesus. 其实在这里呢，约翰就在比较摩西还有耶稣。 Tetapi bukan dalam hal dia mau mengatakan, oh hukum Taurat itu bukan anugerah. 但是也不是说这律法不是恩典， Tapi kita bisa melihatnya demikian saudara. 但是我们可以这样看。 Jadi yang pertama anugerah demi anugerah itu ada Musa dengan hukum Taurat. 第一就是那恩上加恩，有摩西也有律法。 Kemudian ada anugerah-anugerah yang kecil lainnya. 也有别的小的恩典， Dan yang terakhir sampai kepada Kristus yang membawa kepada apa? Kepenuhan anugerah dan kebenaran. 但后来都到了耶稣，耶稣就带着这个恩典的完整。 Jadi begini saudara, kontrasnya Musa itu menunjuk kepada anugerah yang ada di depan. 所以我们看到这摩西经历的呢，就是来要彰显前面的恩典。 Tetapi Yesus itu melakukan, menggenapi anugerah itu. 但是耶稣就是行成就了这个恩典。 Musa menyampaikan firman Allah, 摩西传讲神的话语， tetapi Yesus adalah firman itu. 但是耶稣自己就是神的道。 Taurat mencerminkan terang Allah, tetapi Yesus adalah terang Allah itu.
律法是反映了神的光，但是耶稣本身就是光。 Musa melihat sekilas kemuliaan Allah dari belakang. 摩西就是背面，就是稍微看了一下神的荣光， Tetapi Yesus itu adalah wujud kepenuhan kemuliaan Allah. 但是耶稣就是那上帝荣光的照耀。 Yesus secara kualitatif jelas jauh melebihi Musa. 耶稣在品质上，显然这一定是远远的比摩西超过摩西。 Tidak seorang pun pernah melihat Allah. 没有人看见过神， Bahkan Musa pun tidak. 摩西也没有看见神。 Tetapi kini ada seorang yang di pangkuan Bapa, anak tunggalnya. 但是有一位就是在神的怀里，就是上帝的独生子， Dialah yang telah memperkenalkan Bapa itu kepada kita. 他就是那位介绍天父给我们的。 Jadi saudara, seorang percaya yang paling sederhana sekalipun itu melihat, ketika dia melihat Yesus, dia juga telah melihat kemuliaan Allah yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. 因为最谦卑的信徒，他其实也看到了神的荣耀。 Yesus berkata, siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. 耶稣说：“你看到我，就已经看到我的天父。” Saudara, pertanyaannya bagaimana kita hari ini? Bagaimana kita hari ini bisa mengalami atau menyaksikan Yesus di dunia? 问题是我们今天如何来去经历见证耶稣在世界呢？ Ada satu bagian firman Tuhan lagi, Yesus pernah berkata demikian. 耶稣有讲过这部分的经节， Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 认识你一独的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。 Saudara, maukah kita, saudara dan saya, kita memakai sepanjang waktu hidup kita untuk kita mengenal dan menikmati Yesus. 弟兄姐妹们，你我们大家是否愿意用我们的一生来去认识、享受主耶稣？ Saudara, jika di dalam dunia yang sementara ini kita nggak mau kenal Yesus, 如果在这短暂的世界，在短暂的这个世界，我们不愿意去认识耶稣的话呢？ kita nggak mau sungguh-sungguh kenal Yesus, 我们不要真正的去认识他。 maka tidak juga di dalam kekekalan kita mau kenal Dia. 那在永恒里，我们也不会要去认识他。 Bukankah di sorga nanti kita akan selama-lamanya menyaksikan kemuliaan-Nya, menikmati Dia, mengenal Dia tanpa henti. 在天堂，我们岂不是每天都看到神的荣耀，也享受他的荣光呢？ Biarlah pertanyaan ini menjadi refleksi buat kita. 让这问题可以成为我们反应的问题。 Maukah saudara pakai waktu kehidupan saudara, tidak tahu ada sisa berapa tahun lagi atau sampai kapan. 弟兄姐妹，是否愿意用你的一生的时间？我们不知道这时间长短到几时。 Maukah kita pakai untuk mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh? 我们是否愿意来使用，来更认识他？ Amin. Mari 阿 kita 门 berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memimpin kami, anugerah demi anugerah Engkau nyatakan. 主，我们感谢你，因为你带领我们的生活，恩上加恩来给我们。 Bahkan di dalam anugerah-Mu, kami menjadi anak-anak Allah. Kami menjadi murid-murid-Mu. 在你的恩典中，我们成为你的儿女，也成为你的门徒。 Tuhan, biarlah menjadi tekad kami untuk kami mengikut Engkau sepanjang kehidupan kami. 主，好让我们可以在你跟前立志，我们要一生跟随你， Mengenal Engkau lebih dalam lagi. 更认识你。 Dan di dalam kehidupan kami, kami semakin serupa dengan Engkau.
好让在我们的生活中，我们越来越像耶稣。 Kami terus-menerus mengenal Engkau. 我们不断的想要来认识你。 Kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu dan anugerah-Mu. 我们再一次为你的话语、为你的恩典感谢。 Untuk kehidupan kekal yang Engkau anugerahkan. 你已经赐给我们永恒， Tetapi kami tidak mau Tuhan. 但是我们不愿意， Kami tidak mau menganggap anugerah Tuhan itu karena cuma-cuma. Kami menganggapnya enteng, kami menganggapnya remeh. 因为那恩典是你白白赐给我们的，我们不要低估这个恩典。 Biarlah kami membayar harganya. Harga menjadi seorang murid. 让我们付出我们的代价，就是成为你门徒的代价。 Murid yang mau dibentuk, ditempa. 愿意被你塑造的一位门徒， Menjadi seperti Sang Guru Agung. 让我们可以像我们伟大的老师。 Pimpinlah setiap kehidupan kami Tuhan. 主啊，求你带领我们的生活。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati saudara. 愿神祝福于我们。